warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك سبيلا يبتغي فيه عنه سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi yang diraihkan dan bahagian yang dihormati dalam kuasa Masjid Asy-Syakiri, tuan-tuan muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Ilahi kerana hari ini masih lagi Allah berikan hidayah. Yang mana yang Nabi sebut ni'matain kabiratain, dua nikmat yang paling besar, iaitu al-iman wal Islam. Kerana hari ini untuk menggerakkan manusia untuk datang ke rumah-rumah Allah ini tidak lain, tidak bukan hanyalah melalui hidayah. Bukan kerana tingginya ilmu, bukan kerana banyaknya harta, bukan kerana tingginya pangkat. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqahu fid-din." Barang siapa Allah nak berikan dia kebaikan, Allah akan beri dia kefahaman tentang agama. Bukan kerana tingginya ilmu, tetapi kerana kefahaman tentang ilmu yang dia miliki dicampur dengan hidayah yang Allah berikan yang boleh menggerakkan seorang itu untuk menjadi seorang yang saleh, seorang yang taat. Jadi hari ini tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan tengok saya pun saya menjadi takut. Tuan-tuan yang tengok saya macam tu. Sebab hari ini kali pertama saya letakkan kaki dekat tempat ni. Ni kat depan ni. Duduk kat sini ni kali pertama tuan-tuan. Jadi tengok tuan-tuan pun takut sebab tuan-tuan tengok sini macam tu. Maknanya tuan-tuan saya beritahu, man salaka sabilan yabtaghi fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Hari ini tuan-tuan nak datang awal ke masjid, iktikaf di masjid, nak dengar kuliah, bukan satu perkara yang biasa. Bukan perkara biasa, hanya orang yang luar biasa sahaja boleh sampai. Tambah hari ini, hari Jumaat sekarang ni masuk waktu lewat, mungkin banyak lagi aktiviti yang lebih menarik yang boleh kita lakukan daripada kita hadir ke masjid. Jadi hari ini yang datang awal ni bukan orang-orang yang biasa. Orang biasa dia akan pilih untuk pergi makan dulu, dia akan pilih untuk borak-borak dulu. Orang yang biasa-biasa dia akan pilih untuk Facebook dulu, dia akan Twitter dulu. Dia tidak mengutamakan untuk hadir di satu majlis yang dikatakan taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya bacakan tadi tuan-tuan, sambungannya yang mana Nabi sebut, wa innal malaikata latadau ajnihatiha ridha li talibil ilm. Yang mana orang yang duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Nabi sebut sesungguhnya malaikat itu mengibarkan, mengembangkan sayap-sayapnya ridha li talibil ilmi, redha kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Wa inna talibal ilm, dan orang yang menuntut ilmu itu yastaghfir lahu man fis sama hatta hitana fil ma. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, yang mana setiap yang ada di langit dan di bumi mendoakan keampunan untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Apa yang ada di langit? Yang di langit ini ulama kata adalah para malaikat juga. Dan segala makhluk Allah yang ada di atas mendoakan keampunan untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sehingga kan Nabi sebut di hujung hadis tersebut, hatal hidana fil ma, sehingga kan ikan di dalam air pun mendoakan keampunan untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan tak nampak lah, kalau tuan-tuan tak aquarium kat sini tak nampak lah ekor ikan tercongik doa untuk tuan-tuan.
Maknanya kiasan yang mana Nabi sebut betapa besarnya fadilat untuk orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ini kita kena selalu letak dalam kita punya kalender hidup, kita mesti hari-hari baca Al-Quran, mesti hari-hari dengan ilmu. Sebabnya tuan-tuan, manusia ni yang dipanggilkan manusia hari ini tuan-tuan ni, dia terdiri daripada dua unsur. Tuan-tuan tak akan dipanggil manusia kalau tak ada dua unsur. Apa unsur-unsur tu tuan-tuan? Tangan, ada orang tak ada tangan tuan-tuan. Kaki, ada orang tak ada kaki. Tapi dua unsur ni kalau salah satu tak ada, dia tak akan panggil tuan-tuan manusia. Iaitu yang pertama adalah jasad. Dan yang kedua adalah roh. Tuan-tuan, kalau roh tak ada, orang tak panggil manusia. Orang panggil apa? Orang panggil mayat. Sebab itu manusia terdiri pada dua unsur ni. Iaitu yang pertamanya dia mesti ada roh, dan yang kedua dia mesti ada jasad. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok manusia, kita dijadikan daripada apa? Kita dijadikan daripada tanah. Manusia dijadikan daripada tanah. Yang mana syaitan sebut, wa ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Syaitan kata, aku ini dijadikan daripada api dan manusia dijadikan dari tanah. Aku ini lebih mulia. Wa ana khairum minhu khalaqtani min nar. Syaitan kata, aku lebih mulia daripada manusia kerana aku diciptakan daripada api dan manusia dicipta daripada tanah. Sebab itu tuan-tuan, hari ini siapa yang sombong dengan kedudukan dia, siapa yang sombong dengan pangkat dia, samalah seperti mana syaitan berbangga dengan kedudukan dia. Allah ciptakan daripada api. Sedangkan api ke tanah tu tuan-tuan, bukan dia yang cipta diri sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala dia yang cipta. Sebab itu hari ini kalau kita nak berbangga dengan harta kita, dengan pangkat kita tuan-tuan, kita kena sedar harta, pangkat, anak pinak, kedudukan semua tuan-tuan bukan hasil usaha kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, manusia, kita tengok manusia ini diciptakan daripada tanah. Jadi tuan-tuan, kalau cuba kita fikir-fikir balik tuan-tuan, bila kita diciptakan daripada tanah, kalau kita sakit, buat apa yang paling mujarab untuk manusia? Manusia tuan-tuan, ubat yang paling mujarab untuk manusia tuan-tuan, dia mesti berhasil daripada unsur tanah itu, bukan bahan-bahan kimia. Sebab kajian telah dibuat, bahan kimia ni bila kita gunakan sebagai ubat, ni pasti akan ada kesan sampingan, sama ada dalam masa dekat atau masa panjang. Sebab itu manusia tetap percaya bahawa kalau sakit yang paling mujarab adalah yang berasal juga daripada tanah. Contoh yang apa tuan-tuan? Minyak tuan-tuan. Kalau sakit orang sapu minyak. Lagi hari ini kalau lagi apa yang kita biasa makan untuk kuat, orang kata apa tuan-tuan? Tongkat Ali. Kan evergreen tongkat Ali tu. Walaupun ubat vitamin dah ada macam-macam, tapi tongkat Ali tak matikan. Daripada saya kecil sampai hari ini tongkat Ali sentiasa popular. Tapi kalau negara tak ada tongkat Ali. Tongkat Ali kat Malaysia ada. Tempat lain mungkin tongkat Abu pun. Jadi tongkat Ali tuan-tuan, lagi apa lagi yang biasa kita jadikan makanan harian kita, sampingan kita apa ni, supplement kita, madu tuan-tuan. Hari-hari, sebab madu juga sunnah yang mana Nabi sebut, madu juga adalah merupakan penawar. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Kalau tuan-tuan biasa minum madu, siapa sini yang biasa minum madu? Tak payah kat tangan lah tuan-tuan, nanti orang sebelah kata, oh bahaya ni. Siapa boleh tolong saya apa dia? Macam mana kita nak kenal madu tu madu asli dengan tak asli? Siapa boleh tolong saya nak kenal madu tu asli tak asli, macam mana contoh dia? Mitik, bawa balik rumah mitik agak. Oh, dia tak mitik? Lambat. Ada yang kata warna dia, ada yang kata rasa dia, tapi confirm ke? Bawa balik rumah bini marah. Kalau nak tahu madu tu confirm tak confirm, tuan-tuan bawa balik. Kalau orang rumah marah tu madu asli ke tu? Madu asli ya. Yang faham lah, tak faham. Itu yang kita perlukan unsur. Manusia bila lapar dia makan, sebab itu fizikal dia. Manusia ni fizikal dia. Tetapi tuan-tuan, hari ini siapa perasan? Makan dah makan, ubat dah ambil, tetapi masih lagi tak tenang. Rupa-rupanya tuan-tuan, hari ini manusia dia lupa
manusia terdiri pada dua unsur. Jasad dah bagi makan, tetapi dia lupa bagi makan satu lagi, iaitu rohani. Jasmani. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kalau tak tenang, ada masalah, sebenarnya bukan masalah fizikal, bukan masalah pening tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok, cuba tuan-tuan perhatikan balik, tuan-tuan baca Al-Quran, pergi masjid, duduk iktikaf, pasti akan tenang. Jadi sebab itu hari ini tuan-tuan, ini bukan mukadimah baru tuan-tuan. Sebab masuk tajuk lagi. Maknanya hari ini kita datang hari ini tuan-tuan, datang Jumaat awal, duduk hari ini bukan semata-mata untuk menunaikan sembahyang yang kewajipan kita, tetapi kita sedang bagi makan kepada rohani kita. Tuan-tuan sehari boleh pergi makan 3 hari sekali makan, 4 kali sehari. Kalau Felda buat khusus sehari 6 kali makan. Itu kalau Felda punya peraturan makan. Bagi peraturan makan. Kursus 6 kali makan. Tuan-tuan ada? Ada. Tuan-tuan tak ada? Felda ada. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan bagi makan hari-hari fizikal bagi makan. Tetapi tuan-tuan rohani berapa kali tuan-tuan bagi makan sehari? Masih baik Jumaat ni ada. Kalau tidak, siap-siap setahun sekali aja kita bagi rohani makan. Ini ada Jumaat, alhamdulillah lah, adalah seminggu sekali. Tapi hari-hari yang lain tuan-tuan, di mana kita beri makan kepada rohani kita. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca dari awal tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan, iaitu Allah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk menilai siapa di antara hamba-Nya yang paling baik amalannya. Wahuwal azizul ghafur, dan Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Saya nak bawa perhatian tuan-tuan kepada ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan. Allah sebut Allah jadikan mati baru hidup.